Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan, di mana dalam rancangan ini kami memberikan sinopsis apa yang bakal berlaku dan menjadi tajuk utama pada minggu hadapan. Sudah pasti kita berada di di awal bulan Ramadan. Sudah pasti banyak fokus tertumpu kepada apakah yang berlaku di bazar, bagaimanakah kemeriahan sambutan Ramadan khususnya di kalangan masyarakat, khususnya apabila kita bercerita, kita kaitkan juga dengan kenaikan harga barang ataupun adakah harga barang masih lagi stabil dan sebagainya. Itu menjadi fokus. Tetapi di peringkat nasionalnya, kita juga sedia maklum bahawa Perdana Menteri baru saja menamatkan lawatan beliau ke Arab Saudi. Tetapi pada minggu depan ada dua negara yang bakal dikunjungi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertamanya, pada 27 Mac ini, Perdana Menteri dijadualkan akan berkunjung untuk lawatan rasmi selama sehari di Cambodia. Dan seterusnya, satu lagi lawatan yang cukup signifikan di mana Perdana Menteri dijadualkan akan mengadakan lawatan rasmi ke negara China pada 29 Mac hingga 1 April, di mana beliau akan memulakan lawatan rasmi ke Hainan sebelum mengunjungi Beijing selepas itu, di mana di Hainan yang berhormat Perdana Menteri akan menghadiri persidangan tahunan Forum Bau untuk Asia BFA 2023, di mana beliau dijadualkan akan menyampaikan ucapan di persidangan itu. Dan ini merupakan lawatan pertama untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China sejak beliau dilantik menjadi Perdana Menteri pada November lalu, dan sudah pasti negara China merupakan satu negara yang cukup signifikan untuk kita. Dan juga saya ingin bincang bersama dengan rakan media kami, wartawan kumpulan media China CMG, Zhang Hong, bersama dengan kita dalam Fokus Minggu Depan pada hari ini. Zhang Hong, terima kasih kerana sudi bersama kami pada petang ini. Satunya, China merupakan rakan dagang terbesar Malaysia dan hubungan China itu cukup signifikan sejak 1974 lagi. Dan tahun depan bakal kita meraihkan 50 tahun hubungan diplomatik kedua-dua buah negara. Justru apabila kita membincangkan dan juga melihat kepada lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, apa yang kita boleh ramalkan dan juga apa yang kita boleh maksudkan makna besarnya? Ya, terima kasih dan salam Ramadan. Dan kita tahu kalau dulu kalau PM Malaysia melawat ke China yang dulu sudah tahun 2018 dan hingga sekarang kita tahu sudah mengalami pandemik, dan juga sekarang kalau geopolitik di seluruh dunia memang berubah secara besar-besaran. Jadi pada masa itu kita lihat kebetulan kalau kumpulan pemimpin yang baru terpilih di China, dan kalau di Malaysia itu pun kerajaan yang baru sekarang sudah menjadi satu peluang yang amat bagus kedua-dua pihak untuk membincangkan satu arah hala tuju yang baru kita berkembang ke pada masa depan. Dan kita tahu kalau sekarang China memulakan satu era baru untuk membangunkan China menjadi satu negara moden untuk mewujudkan modernisasi ala China. Tapi kalau di Malaysia kita pun tahu ada satu sasaran, yaitu kemakmuran bersama tahun 2030. Jadi ini akan menjadi satu sasaran bersama kedua-dua pihak. Kita boleh menyelaraskan pembangunan kita, kita boleh menerapkan lebih banyak kerjasama dalam bidang-bidang yang baru. Dan kalau kita lihat menteri-menteri yang ikut dalam delegasi kali ini, kita boleh faham iaitu Malaysia memang lebih mementingkan macam ekonomi dan inovasi dalam sains dan teknologi dan pengangkutan, dan semua ini sebenarnya menjadi permintaan yang bersama kedua-dua pihak. Oleh itulah tekanan lawatan Malaysia ke China kali ini, mestilah kita akan lebih mengukuhkan hubungan kedua-dua negara yang sudah menjadi semakin kukuh. Dan satu lagi kita perlu memberi fokus, iaitu kalau PM datang ke sini, yang destinasi pertama di Hainan. Di Hainan akan diadakan satu forum Asia Buau di sana. Dan kalau ini merupakan satu platform untuk membincangkan hal-hal di rantau ini di Asia kami. Dan bahkan kalau forum ini sebenarnya pengasas juga termasuk pemimpin dari Malaysia. Dan sekarang kita kalau amal menyambung PM dari Malaysia menyampaikan ucapan di sini supaya kita memberi lebih banyak unsur-unsur yang stabil dan kemakmuran bersama kepada rantau ini. Kita tahu kalau di dunia ini sekarang penuh banyak unsur yang kurang tertentu lah. Oleh itu, tapi kalau di rantau Asia ini kita masih boleh menyaksikan, khususnya di Asia Timur ini, hubungan antara China dengan ASEAN semakin kukuh, dengan bukan hanya hubungan bilateral yang kukuh,
tapi juga dengan berbagai mekanisme kerjasama serantau macam RCEP, macam CAPTA. Oleh itu saya rasa dengan platform ini akan menjadi satu peluang yang bagus untuk membincangkan hal-hal yang menjadi tumpuan bersama di ASEAN ini, bahkan menyuntik lebih banyak unsur yang tentu kepada kedamaian, kestabilan dan pembangunan dan kemakmuran bersama di rantau ini. Zhang Hong, bagaimana kita melihat juga hubungan itu cukup erat sejak dahulu dan juga bagaimana selepas negara membuka semula sempadan, ini satu yang cukup signifikan dan juga keterbukaan China membuka semula ekonomi, membuka juga kerana kita melihat kepada hubungan antara government to government, antara kerajaan dan juga kerajaan. Tapi hubungan antara rakyat itu juga perlu digemblengkan juga semula kerana seperti contoh Malaysia sangat bergantung kepada kedatangan pelancong dari China contohnya. Jadi apabila kita melihat adanya lawatan rasmi Perdana Menteri pada kali ini, bagaimana hubungan yang mungkin tergendala selama 2-3 tahun kerana pandemik ini dapat disuburkan semula? Ya, memang kalau dalam 3 tahun yang lalu kita tahu dengan itu impak pandemik, sebenarnya kalau hubungan ekonomi kita masih cukup kukuh, bahkan kalau macam ASEAN sudah mengalihkan Eropah menjadi rakan dagang pertama bagi China. Tapi memang kalau pertukaran dalam kalangan Asia akan terganggu dan kini sudah sampai waktu untuk memulihkannya, dan kita sudah menyaksikan sebenarnya sudah ada macam mahasiswa dari Universiti Malaysia di Pahang sudah datang ke sini ke Universiti Jiao Tong di Beijing. Kita ada satu khusus 2 ijazah untuk kemahiran dalam bidang lalu lintas, dan ini merupakan satu kemahiran yang cukup bagus. Dan kalau sekarang juga ada mahasiswa yang melanjutkan China yang melanjutkan pelajaran di Malaysia, dan kalau dalam bidang pelancongan Malaysia boleh dikatakan selalu diutamakan. Kita tahu dia merupakan antara destinasi pertama yang sudah diizinkan dipulihkan itu rombongan pelancongan ke luar negara. Dan hingga sekarang kita sebenarnya juga sudah menyaksikan sudah ramai orang dari China melawat ke sana, dan saya sendiri sebenarnya juga amat menantikan tahun ini ada peluang untuk melawat ke Malaysia juga. Dan boleh dikatakan kalau bidang ini sudah dipentingkan oleh kedua-dua pihak. Saya pun sudah menyaksikan kalau pihak kerajaan Malaysia memang amat mementingkan meningkatkan perkhidmatan untuk pelancong dari China, dan ini memang merupakan satu isyarat yang cukup bagus, termasuk menempatkan staf yang boleh bertutur bahasa Mandarin di lapangan terbang, dan juga ada perbincangan sama ada perlu membatalkan macam pembelanjaan dalam agenda pelancongan. Saya rasa ini semua sudah memperlihatkan dari kerajaan hingga sektor pelancongan hingga kalangan rakyat, mereka sangat mementingkan atau mengalu-alukan kedatangan pelancong dari China. Isyarat ini sebenarnya akan dipaham oleh pelancong atau penduduk di sini. Mereka akan lebih gembira atau lebih senang memilih Malaysia menjadi destinasi mereka untuk melancong ke luar negara. Tapi Zhang Hong, tadi Zhang Hong juga bercerita bahawa kepimpinan di China juga adalah kepimpinan yang baru dan juga begitu juga dengan di Malaysia. Jadi bagaimana kita nak lihat bahawa ini adalah satu era baru juga untuk hubungan diplomasi kedua-dua negara dengan pendekatan yang mungkin boleh dilihat lebih segar pada masa ini. Pada pandangan Zhang Hong bagaimana? Ya, kita lihat kalau kestabilan itu kerajaan ini merupakan satu asas bagi berbagai program atau kerjasama yang sedia ada boleh dilaksanakan secara lancar. Oleh itu kita tengok sekarang Malaysia cukup stabil dan China cukup stabil. Kita baru ada kerajaan baharu yang terpilih. Jadi kedua-dua pihak mesti ada banyak bidang mau bincang untuk meneruskan kerajaan yang kerjasama yang baharu. Dan dalam contohnya 4 atau 5 tahun akan datang, program semua ini akan dilaksanakan dengan lancar dengan sokongan dari kerajaan. Dan saya rasa inilah merupakan amat pentinglah bagi kita memulakan satu, boleh dikatakan era baharu lah dalam kerjasama kita. Kerjasama bilateral kita dalam bukan hanya macam ekonomi juga, tapi juga kita boleh menggalakkan pertukaran kalangan rakyat, pendidikan, bahkan budaya,
semuanya boleh akan dilaksanakan secara lancar pada masa depan. Adakah kita akan melihat juga kunjungan ini akan dibalas juga dengan pemimpin dari China ke Malaysia, kerana kita bercerita mengenai tahun depan kita bakal menyambut hubungan diplomatik yang ke-50, dan juga Zahong, bidang-bidang baru seperti bidang teknologi contohnya. Mungkin itu kepakaran dan juga kehebatan China yang boleh dikongsikan bersama dengan Malaysia dalam teknologi AI dan juga dengan beberapa teknologi-teknologi baru. Apa yang boleh Zahong ceritakan dan juga dapat kita rakyat Malaysia dapat fahami sesuatu yang dapat ditukar ataupun ditransfer di kalangan kedua-dua buah negara? Ya, kita tahu kalau macam AI ini sudah menjadi satu topik yang cukup hangat pada masa ini. Ya, di dunia kita sudah tengok ada ChatGPT yang cukup mengejutkan seluruh dunia. Tapi kalau bagi kami memang masih ketinggalan sedikit. Tapi kita perlu ada satu usaha untuk memajukan teknologi kami dalam bidang ini supaya jangan ketinggalan zaman, ketinggalan di dunia. Jadi kedua-dua pihak sebenarnya boleh kerjasama dalam bidang ini. Bahkan juga ada dalam macam ekonomi digital ini sudah menjadi tumpuan kedua-dua pihak sejak sekian lama. Dan kita khususnya sudah menyaksikan perkembangan yang cukup pesat dalam 3 tahun yang lalu. Khususnya ketika macam pandemik melanda, kita tengok kalau perdagangan e-dagang atau penghantaran tu produk ini menjadi cukup maju, ya. Dan pada masa yang sama kita pun boleh menyaksikan kita mesti akan ada kerjasama dalam untuk mengembangkan itu dalam formasi biologi. Kita tahu kalau dalam pandemik ini kita sudah menyaksikan meskipun China ada macam dalam cukup maju dalam bidang genetik untuk virus dan menyediakan data DNA virus COVID-19, mengongsikan data ini kepada dunia. Tapi kalau yang pertama mengeluarkan vaksin ialah syarikat-syarikat dari barat. Dan untuk masa depan saya rasa dalam bidang kesihatan ini juga akan menjadi satu fokus kepada kedua-dua pihak. Kita tahu kalau Malaysia juga sudah mengeluarkan satu sasaran, iaitu menjadi pengeluaran vaksin untuk manusia menjelang tahun 2030. Dan kedua-dua pihak sudah ada kerjasama dalam bidang ini, iaitu syarikat CanSino sudah menyediakan bantuan kepada Malaysia supaya kita boleh mengeluarkan vaksin di Malaysia untuk menjadi satu hub atau pangkalan untuk menyediakan kepada seluruh ASEAN. Bukan hanya untuk vaksin untuk COVID-19, kita juga menyasarkan berbagai wabak-wabak mungkin nanti akan melanda ke rantau ini. Kita tahu kalau kita menimba pengalaman dari COVID-19 kali ini, kita tahu rantau ini merupakan komuniti yang berkongsi nasib. Kalau ada satu negara tercetusnya itu macam wabak yang baru, semua negara akan menjadi itu mengalami kerugian. Oleh itulah kita mestilah akan meningkatkan itu kerjasama dalam bidang sains dan teknologi dan inovasi supaya itu juga akan menjadi satu jaminan kepada pembangunan ekonomi kita pada masa depan. Okey, bila melihat Zhang Ho berbicara dalam bahasa Melayu yang cukup fasih, sudah pasti penonton kita memang sangat teruja melihat kepetaan Zhang Ho. Tapi Zhang Ho, secara peribadinya minggu depan mungkin juga minggu yang cukup sibuk untuk kumpulan media di negara China dengan pelbagai acara berlangsung di peringkat persidangan dan juga dengan lawatan Perdana Menteri Malaysia dan juga pemimpin lain. Mungkin secara peribadi, Zahong, bagaimana apa yang Zahong tunggukan dengan lawatan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China pada minggu depan, Zahong, secara peribadi? Ya, kalau dari secara pribadi, memang ada satu cerita yang cukup menarik, iaitu isteri saya sudah mendapat undangan untuk menyertai satu majlis jamuan nanti akan dihadiri oleh PM datang ke sini kerana beliau bekerja untuk satu persatuan franchise dan itu Chinese store di China punya. Jadi mereka ada kerjasama dengan Matri di Malaysia. Jadi kali ini ketika PM datang ke sini ada satu majlis itu jamuan. Jadi Matri sudah mengundang beliau pergi ke sana. Saya rasa mungkin saya akan ikut isteri saya bersama-sama untuk menghadiri majlis tersebut. Dan saya rasa ini sudah mencerminkan memang kalau lawatan ini sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan macam media. Sebenarnya ada kaitan cukup rapat dengan kalangan masyarakat di China punya, termasuk khususnya dalam bidang perniagaan atau pelaburan.
Dan saya pasti apabila Zahong dapat bertemu dengan Perdana Menteri, kalau menemu Perdana Menteri nanti juga beliau cukup akan teruja melihat kepetan Zahong berbahasa Melayu. Terima kasih Zahong kerana berkongsikan cerita. Kita bercerita mengenai lawatan Perdana Menteri ke China pada hujung bulan ini. Zahong, wartawan kumpulan media China CMG, memberikan laporan dan juga memberikan sedikit pandangan beliau mengenai apakah yang dapat kita lihat dan juga signifikannya lawatan Perdana Menteri kali ini. Setelah kali terakhir lawatan Perdana Menteri ataupun lawatan rasmi dari Malaysia pada sekitar tahun 2018 dahulu. Sudah pasti ini juga menjadi fokus dan juga tumpuan rakyat Malaysia dan juga media Malaysia untuk melihat kepada hasil yang bakal dituai menerusi lawatan Perdana Menteri yang bakal berlangsung daripada 29 hingga 1 April nanti. Itu cerita minggu depan, tetapi minggu depan juga kita akan bercerita lagi banyak syarat dengan berita-berita dan juga laporan yang berkaitan dengan bulan Ramadan, perbelanjaan rakyat bagaimana kepersediaan untuk hari raya dan juga mengawal wang dan juga bagaimana dengan nasib peniaga. Itu akan saya kongsikan bersama dengan rakan setugas Faris Azman ketika ini sudah pun berada di Pasar Malam di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Itu kita akan bersama dengan beliau sebentar lagi. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini.